Perempuan yang saya muliakan, kita buka sekali lagi kelas kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita niatkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya yang hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kita, dan khususnya pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, insya-Allah kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini. So kita telah sampai pada muka surat 433 ya. Baik, satu hadis yang panjang, yang mana dalam hadis ini baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana keadaan amal kita yang diangkat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di setiap langit itu ada malaikat yang menjaganya, dan malaikat itu akan menghalang sesiapa yang memiliki sifat-sifat mazmumah daripada melalui langit tersebut. Katanya sampai situ, kalau orang ni ada sifat mazmumah tersebut, tak lepas dah amalan dia. Jadi kita dah baca itu hari langit ke-7 ya. Baik, muka surat 433 kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian malaikat hafazah kembali naik ke langit, dan kali ini adalah langit ke-7. Dia membawa amalan yang tidak kurang baiknya dari yang lalu, seperti sedekah, puasa, sembahyang, jihad dan warak. Suaranya bagaikan petir yang menyambar-nyambar dan cahayanya bak kilat. Tetapi setibanya dia pada langit ke-7, malaikat penjaga, yakni malaikat penjaga langit ke-7 berkata, aku malaikat penjaga sum'ah. Sesungguhnya pemilik amal ini menginginkan darjat yang tinggi di kalangan, dikala berkumpul dengan kawan sebayanya, ingin mendapat pengaruh daripada pemimpin. Aku diperintahkan agar amal ini tidak melepasiku dan sampai kepada yang lain, kerana ibadah yang dilakukan bukan kerana Allah adalah riak. Allah tidak menerima ibadah orang-orang yang riak. Baik. Seperti mana biasa, bila amal kita dilakukan, amal itu akan diiring oleh malaikat untuk naik ke langit, untuk melepasi pintu-pintu langit. So sampai ke langit yang ke-7, langit pertama kita dah tahu dah ya. Langit kedua kita dah tahu dah, kalau nak ulang balik kan jawapannya panjang lah, sebab hadis ni panjang ya. Kita sampai ke langit yang ke-7. Jadi malaikat hafazah bawa amalan tersebut sampai ke pintu langit yang ke-7. Maka malaikat penjaga pun berkata ya, dengan sembahyang kita, puasa kita, jihad kita, what up,
apa saja amal yang kita buat diiringi, diarak oleh malaikat dengan penuh gilang gemilang. Maklumlah membawa satu amalan yang sangat hebat, ya. Jadi sampai kepada langit yang ketujuh, berkatalah malaikat penjaga langit yang ketujuh, aku malaikat penjaga sum'ah. Sum'ah ini sifat orang suka untuk memperdengarkan amalannya kepada orang lain. Sum'ah datang daripada perkataan ataupun bahasa Arab sama'a. Sama, telinga. Sama'a. Sama artinya mendengar. Dia suka memperdengarkan amalannya kepada orang lain untuk menarik perhatian orang lain agar orang cenderung kepadanya, mengatakan dia ni baik, dia warak, dia ni alim, dia itu, dia ni lah. Bila dia tujuan dia bercakap nak cerita tentang amalnya itu, dia memperdengarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukannya, tujuan dia agar dia dapat perhatian di sisi manusia. So amal yang macam ni tersekat di langit yang ketujuh. Amal orang yang ada sifat sum'ah. Sifat sum'ah tu apa dia? Memperdengarkan amal kebajikannya, amal dan kebajikannya kepada orang lain agar mendapat perhatian, agar dirinya dipuji, agar dirinya dikenali sebagai orang yang warak, yang alim, yang itu, yang ini. Bila dia buat nak selain daripada Allah, inilah bahana dia. Maka amalnya itu akan tersekat. Sebab itulah tuan-tuan, sangat penting bagi kita memahami macam mana yang saya telah jelaskan masa kita belajar dalam tauhid tadi, bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah. Amal kita juga sudah ditentu, dikehendaki oleh Allah. Bila kita merasa kita dapat beramal kerana rahmat dan kurnia Allah, maka hapuslah keinginan dalam hati kita untuk kita memperdengarkan amal kita kepada orang lain. Sebab kita tahu, aku dapat melangkah ke masjid ni pun, aku dapat bertakbir, aku dapat berdiri, aku dapat solat ni kerana Allah yang kehendaki, Allah yang takdir, Allah yang permudahkan bagi aku. Bila kita dah tahu tu, hilanglah rasa sombong, hilanglah rasa diri kita yang berkudrat, hilanglah segala-galanya. Nak dengar ke benda lagi bukan hak awak pun. Awak nak bangga apa? Bukan hak awak pun. Awak nak memperdengarkan, nak bangga-banggakan sebab awak tahu diri awak. Awak tak mampu pun nak buat amal itu. Kerana kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, tak berlaku amal itu atas diri awak. Jadi dengan itu, maka selamatlah orang itu daripada memperdengarkan amalnya itu kepada pesakit sum'ah nanti. Oh, minta maaf lah, hari ni I puasa. Bulan Syaban ini Rasulullah kata kena memperbanyakkan puasa. Jadi sorry lah, I tak dapat nak join you lah. You pergilah dulu makan ya, I puasa ini. Dalam hati you punya sum'ah. Masa sum'ah tuan-tuan ya. Kita tak sedar sum'ah ni, pandai dengan syaitan ni, dia menipu kita. Jadi secara tak langsung je kadang-kadang sum'ah ni berlaku pada kita. Kita rasa kita nak cakap benda yang benar, tapi dalam hati kita terdetik, oh Masya Allah, kita nakkan sesuatu daripada orang yang kita beritahu, ya, supaya dia menganggap kita itu dan ini. Ya, baik tuan-tuan, amal yang sum'ah ini tak lepas langit ketujuh. Ya, walaupun buatlah hebat macam mana pun, sembahyang tahajud 50 rakaat, I ni letih sangatlah pagi ni, ngantuk. Semalam I sembahyang tahajud 20 rakaat you. Ni yang letih sangat ni. Habis. Tak lepas pun langit yang ketujuh. Sayangnya amal kita, kalau ada ciri-ciri sum'ah ini pada diri kita, buatlah lebih kita sembunyikan amal kita, jauh lebih selamat amal kita. Tapi syaitan ni tuan-tuan, dia cerdik. Mungkin masa tu dia tak jaya. Ingatlah tuan-tuan, pepatah Melayu mengatakan, jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Hari ni tak kena, pelanduk tak kena. Hari ni kalah ustaz tadi sum'ah, tak boleh cakap.
Kena tahun lepas, 2 tahun selepas. Dalam satu motivasi dia pun menceritakan lah. Motivasi dia, mula-mula dia nak mengingatkan orang. Rupanya motivasi tu nak ngena, nak ngangkat diri, nak tunjukkan dia tu alim. Ceritalah, saya dulu sebelum segini-gini dulu saya puasa setiap hari, sembahyang tahajudnya saya tak pernah tinggal. Inilah rezeki yang saya dapat melimpah ruah. Sudah. Pandainya syaitan, pandainya syaitan nak mainkan kita. Inilah oleh kerana saya bersedekah, kerana tu inilah rezeki yang saya dapat sedekah. Dia kaitkan pula dengan rezeki limpah ruah yang dia dapat. Rupanya dia nak beritahu yang dia tu kuat bersedekah habis. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Walaupun dah 10 tahun, 20 tahun, ingat, jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Boleh saja amal yang telah kita buat berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang ikhlas kerana Allah, terbatal disebabkan oleh gatalnya mulut kita ini untuk memperdengarkan amalan kita kepada orang lain. Sebab tu kalau boleh sembunyikanlah amal kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mengikut kaedah yang digariskan oleh ulama tasawuf, kalau seseorang itu nak selamat amalnya, dia kena sedar bahawa amalnya itu datangnya daripada Allah. Dia dapat beramal itu kerana kehendak Allah, daripada rahmat dan kurniaan Allah. Itu yang saya selalu sebut itu hari lah, rahmat dan kurniaan Allah, yang mana memang ada satu ayat Quran yang menyatakan tentang bila mana kita beramal ini, apa yang kita pandang ialah kita sedang menerima rahmat, kita sedang menerima kurniaan daripada Allah. Kalau kita rasa kita sedang menerima rahmat, kita rasa sedang menerima kurniaan Allah, maka selamat amal kita. Kalau kita rasa dengan kekuatan kita, kita melakukan amal dengan warak kita, dengan hebat kita, insya-Allah amal itu tidak akan selamat. Dan di antara salah satu ciri amal yang tak selamat tu, dia akan berlakulah benda-benda yang halal, seperti mana dia akan menceritakan amalnya itu kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun." Tuan-tuan ingatlah ayat ni, ya, ini penangkal untuk kita terjatuh dalam semua mazmumah, tak kiralah riak ke, ujub ke, sum'ah ke, apa saja penyakit-penyakit mazmumah, inilah penangkal dia. Bila kita menakukan amal, kita ingatlah, kul, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, katakanlah, bifadlillah, dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahun, yang demikian itu hendaklah kamu merasa gembira. Artinya bila kita merasa gembira tu, amal yang kita buat, apa saja yang dapat pada kita, kita rasa ini kurnia Allah, ini rahmat Allah. Aku dapat pergi ke kelas ni dengan kurnia Allah, dengan rahmat Allah. Aku dapat semayang ni dengan kurnia Allah. Kita memandang kurnia Allah, kita memandang rahmatnya Allah yang telah Allah Ta'ala takdirkan, kurniakan kepada kita, maka selamatlah amal tersebut daripada binasa. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Ya, dalam satu ayat tu Allah Ta'ala bersebut, katakanlah wahai Muhammad, dengan kurnianya Allah, dengan rahmatnya Allah, yang demikian itulah hendaknya kamu rasa gembira. Kita rasa gembira kenapa? Sedang menerima kurnia Allah. Kita rasa gembira kenapa? Kerana dengan kita mendapat rahmat Allah, selamat kita. Rupanya kita dapat sembahyang ni kerana rahmat Allah. Kita dapat sembahyang ni dengan kurnianya Allah pada kita. Barulah selamat ibadah kita. Bukan kerana kita warak, bukan kerana kita alim, bukan kerana kita ni memang itu dan ini, tak ada kena mengena. Sebab itulah kembali kepada kudrat iradat Allah Ta'ala tadi, yang Allah Ta'ala tajallikan pada diri kita. Dialah yang berkehendak sejak azali untuk menjadikan kita ini hamba yang taat kepadanya. Dialah yang bermudahkan kepada kita untuk kita
datang ke masjid surah, datang ke majlis-majlis ilmu, dialah memudahkan bagi kita untuk rukuk, untuk baca, untuk khusyuk. Satu benda pun tidak terlepas daripada kudrat iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memandang tu, kita pandanglah kita sedang menerima fadl. Qul bi fadlillah. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah kita sedang menerima kurnianya, dan dengan rahmatnya Allah, yang demikian itulah hendak kamu merasa gembira. InsyaAllah kalau ada dua perasaan ini dalam hati kita, selamatlah amal kita daripada ujub, sum'ah, riak ataupun tujuh perkara yang disebut yang menjadi halangan kepada seseorang itu untuk melepasi langit-langit yang disebutkan dalam hadis ini. Sebab setiap kali kita dapat kebaikan, melakukan amal, kita rasa kita sedang mendapat rahmat dan kurnianya Allah. Ya, bukan kerana kekuatan kita lah, bukan kerana waraknya kita, bukan kerana kita ni anak ulama, dah tak ada kait mengait ya. Yang ada kait mengait, kita sedang menerima kurnia Allah, rahmat Allah. Ingat dua ni, sedang menerima kurnia Allah, rahmat Allah. Itu rahsia dia ya, untuk selamat amal kita daripada tersekat di 7 pintu langit ya. Barulah orang tu tidak riak, barulah tidak sum'ah, barulah tidak perkara-perkara yang telah kita baca yang lain-lain tu. Boleh? Ya. Tak, kita boleh beritahu kalau benda yang sebenar, kita boleh beritahu. Tapi hati kita macam tu, apa dia? Kita beritahu ayat penyata. Kan dalam kita kan ada ayat penyata, ada pelambangan, ada macam-macam lah ayat kita tu. Masa kita beritahu tu benda niat kita. Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada sudur. Dalam ayat yang lain, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang paling rahsia. Kita tak boleh sebut, kita tak boleh tipu Allah. Buat dalam hati kita ni tempat jatuhnya pandangan Allah. Dia sangat tahu. Jadi bila kita sebut tu, kita nak benda sebenarnya pada sebutan kita. Kalau kita ayat tu menyatakan kebenaran, maka tak selamatlah kita. Kalau nak menyatakan tentang sum'ah, maka rosaklah amal ibadah kita. Ya. Sebab perkara-perkara macam ni, ada yang malaikat tahu, ada malaikat yang tak tahu. Sehingga di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan memberitahu, ini amal yang mana malaikat aku tak dapat catatnya. Buat mereka tak tahu. Amal yang sangat ikhlas tu, hanya Allah saja yang membalasnya. Ya? Begitu juga dengan benda-benda yang kecil-kecil yang macam tu. Ya? Yang berkait dengan perasaan yang terdalam. Sebab itulah bila kita buat sesuatu, pertamanya kita awalkan dengan aku buat ni semata-mata nakkan Allah dan redanya. Tu yang ulama sufi beritahu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ulang ayat itu supaya kita tahu matlamat kita buat tu untuk Allah dan keredaannya. Tuhanku, aku lakukan ini tak ada lain, semata-mata nakkan engkau dan keredaanmu. Lepas habis amal apa dia? Istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa aku. Macam kita lepas sembahyang lah tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampuni segala dosa-dosaku, tutupi segala keaibanku dalam ibadah solat ini. Ampuni daku ya Allah. Hati kita berkata-kata, ya Allah, ibadah aku ni tidak sempurna. Aku tahu ya Allah, aku ni tak sempurna. Ibadah aku ni banyak dengan kerosakan, kelalaian. Tapi ya Allah, Engkau maha pengampun. Aku harap ya Allah, Kau terimalah amalku yang tak seberapa ni. Tu benda-benda yang macam ni kena ada dalam hati kita. Komunikasi kita dengan Allah. Jangan kita rasa okey dah take for granted. Tu tak boleh. Artinya sebelum kita melakukan ibadah tu, kita sebut, Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksud. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita dah tahu kita buat ibadah ni tak lain dan tak bukan kita nakkan hanyalah Allah dan keredaannya.
Kita buatlah ibadah sebagaimana yang kita belajar dalam bab fiqh, dengan sungguh-sungguhnya, dengan menjaga hati kita. Dan habis tu, itu yang dikatakan khauf dan roja itu sangat memainkan peranan. Khauf, kita takut amal kita tu ditolak oleh Allah. Ya Allah, kau tutupi segala keaiban dan dosa-dosaku, keaiban yang aku lakukan semasa aku beribadah, ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakanlah ibadahku, minta dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, minta Allah Ta'ala tutup segala keaiban semasa kita melakukan. Mazlulah khusyuknya tidak berapa khusyuk, kadang-kadang bacaannya tela tak berapa betul, ya. Macam-macam lah tuan-tuan, ya, dalam kita beribadah. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala tutup segala keaiban kita, minta Allah Ta'ala sempurnakan ibadah kita. Dan yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, kau ampuni aku. Tetap akhirnya kita mengakui kitalah orang yang bersalah itu, kitalah orang yang tak sempurna itu, kitalah orang yang jahil itu, kitalah hambanya yang hina itu, yang sangat mengharapkan belas kasihan Allah. Fakir ilallah. Ini kita dah syarah dulu, ya. Saya dah syarah dulu pada tuan-tuan dan puan masa kita mensyarahkan bab fakir ilallah ni. Sangat berharapkan belas kasihan Allah. Itu yang dinamakan khauf dan rojak, takut Allah Ta'ala tolak amal kita. Kita harap Allah Ta'ala terima amal kita. Itu mana fungsi dia, mana letaknya dalam hati kita. Tak payah orang lain dengar, munajat kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni segala dosaku, ya Allah. Tutupi segala keaiban, kelemahan solatku ini, ya Allah. Sempurna, ya Allah. Sempurnakanlah, ya Allah, ibadah solatku ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah diri hamba-Mu ini. Tetap kita merasa lemah di hadapan Allah. Itu munajat hati kita, ya. Istighfar sebut macam biasalah, tapi penghayatan daripada istighfar. Kalau tidak apa, kita baca istighfar juga, tapi tak ada penghayatan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tengok cicak. Astagfirullah. Cicak ni mana dia nak keluar ni, ya? Astagfirullah. Penghayatan tak ada, tuan-tuan. Ingat, penghayatan itulah yang Allah Ta'ala perhatikan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala jamalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada luaran kamu, cantiknya kamu, tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Hati itulah perasaan, hati itulah jatuhnya pandangan Allah. Ya, ingat, tempat jatuh pandangan Allah tu dalam hati kita. Apa hati itulah? Rasa sedar tadi, rasa bertuhan, komunikasi kita. Kita terjemahkan melalui komunikasi kita dengan Allah. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah aku, ya Allah. Tutupi segala keaiban, cacat cela dalam ibadah aku ini, ya Allah. Aku ni lemah, ya Allah. Aku ni penuh dengan kekurangan, ya Allah. Allah Ta'ala suka. Itulah hamba. Hamba ni dia sentiasa mengadu, ngarap, meminta. Hamba dia rasa lemah, dia sentiasa bermanja-manja dengan Rabb-Nya. Allah Ta'ala suka hamba ni yang manja-manja dengan, pada baik tahu dia rasa confident dah, amal aku ni okey dah. Allah Ta'ala tak suka perasaan yang rasa okey, rasa best. Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala suka orang yang ada sifat hamba. Sifat hamba macam mana? Ya Allah, aku lemah, ya Allah, amal aku tak sempurna, ya Allah. Itu Allah Ta'ala suka orang yang macam tu. Artinya sentiasa mengadu. Itu namanya sifat iftiqar, fakir ilallah. Orang yang ada sifat macam ni, itu salah satu pada sifat hamba. Salah satu pada sifat hamba. Kalau kita belajar sifat 20 tu, kunci dia pada iftiqar. Istighna, iftiqar. Kunci dia pada iftiqar. Orang ada sifat iftiqar ni, hamba Allah, tuan-tuan. Hamba Allah dia ni, tak lepas dia dengan Tuhannya. Antara dia dengan Allah saja. Dialog tu berlaku antara dia dengan Tuhannya dalam hati. Orang lain tak tahu pun, ya. Tak tahu. Kadang-kadang anak isteri pun tak tahu yang suaminya itu adalah kekasih Allah. Kerana perasaan dan dialog itu berlaku antara dirinya dengan Allah. Perasaan hina, perasaan bergantung kepada Allah, perasaan mencintai Allah. Itu antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui akan perasaan itu. Ya. Tapi syariatnya kena betul lah. Ini kan macam Fatihah pun tak betul. Tak nak belajar. Take for granted.
Fatihah guna masa sekarang ni mana? Zaman dia belajar darjah 6 dulu. Ngapai Fatihah darjah 5. Hak tu lah guna sampai ketua ni. Tak nak jumpa dengan tok guru nak pergi membetulkan Fatihah dia. Siratal ladzina nangan tangan lain. Nangan tangan lain tu lah bawa sampai sekarang ya. Minta maaf tuan-tuan sebab saya dah berjumpa dengan benda ni satu surau lari. Siratal ladzina nangan tangan lain. So imam tak datang satu. Masa tu saya budak-budak lagi tolaklah seorang pakcik ni. Rupanya dia pelat baca. Bukan salah dia pun, dia pelat. Mula-mula soh belakang lagi, gelak. Rakaat pertama, saya duduk soh depan. Boom, lari. Gelak kat bawah. Tinggal soh depan. Tak ada soh depan dengan tutup Bilal pun lari. Tinggal pakcik seorang. Bukan salah dia memang pelat. Tak, orang tolak dia ke depan. Tak ada arah lah Dia jadilah juga tu imam sebab dia yang paling tua di situ. Sebab tu kena belajar tuan-tuan kena belajar benda-benda ni. Jangan take for granted je lah. Baik, jadi kita kembalilah kepada sifat sum'ah ni. So cara dia itulah tadi yang telah saya sebutkan kepada tuan-tuan. Kemudian malaikat hafazah naik lagi ke langit membawa amal dan ibadah seorang hamba berupa sembahyang, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, pendiam dan suka berzikir kepada Allah Ta'ala. Hebat sangat ni. Dengan diiringi oleh para malaikat hafazah sampai di langit yang ketujuh sehingga menembusi hijab-hijab dan akhirnya sampai di hadapan Allah. Yang tadi sampai pintu langit je, tak sampai pun ke hadapan Allah. Kali ni langit 7 lepas, tak ada sum'ah, sampai direct ke hadapan Allah. Dahsyat amal awak ni sikit lagi tu wali lah dia ni. Para malaikat itu berdiri di hadapan Allah dan menyaksikan bahawa amalan itu sahih dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuatkan malaikat dia tak tahu. Malaikat dia rasa ni amal yang terbaik dah. Orang ni ikhlas sangat dah. Orang ni buat perfect 100%. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, nampak? Hanya Allah saja yang tahu amal-amal rahsia. Malaikat tak tahu dah. Hai hafazah, malaikat pencatat amal hambaku, akulah yang mengetahui isi hatinya. Ya'lamu sirra wa akhfa tadi. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang rahsia dan apa yang lebih tersembunyi daripada rahsia. Akulah yang mengetahui isi hatinya. Dia beramal bukan untukku, tetapi diperuntukkan untuk bagi selain aku. Dia tidak berniat ikhlas untukku. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Aku melaknat mereka yang menipu orang lain dan juga menipu kalian, para malaikatku. Nampak? Malaikat pun tertipu. Malaikat hafazah pun tertipu sebab dia tak boleh baca. Tetapi aku tidak tertipu olehnya. Akulah yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Aku mengetahui segala isi hatinya. Segala yang samar tidak samar bagiku. Setiap yang tersembunyi tidak tersembunyi bagiku. Pengetahuan aku atas segala yang terjadi sama ada dengan pengetahuanku atas segala yang belum lagi terjadi. Sama je, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Kan ilmunya mendahului akan takdirnya. Ingatlah, dia maha mengetahui. Benda tu tak jadi lagi tapi dia dah tahu dah. Apatah lagi benda itu terjadi, dia maha mengetahuinya. Pengetahuanku atas segala yang telah lepas atau berlalu sama dengan pengetahuanku atas segala yang akan datang. Sama je. Pengetahuanku atas orang-orang yang terdahulu sama dengan pengetahuanku atas orang-orang yang kemudian. Aku lebih mengetahui atas segala sesuatu yang samar dan rahsia. Bagaimana hamba-Ku boleh menipu dengan amalnya? Mereka boleh menipu sesama makhluk, tetapi aku mengetahui segala perkara yang gaib. Aku tetap melaknatnya. Allah. Inilah yang kita takut. Inilah yang Muaz bin Jabal menangis. Inilah yang Muaz bin Jabal menangis. Engkau Rasulullah, bolehlah macam mana kami boleh selamat dengan benda ni? Sangat detail. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita buat amal ibadah, ikhlas kerana Allah. Tak nak selain daripada Allah. Syurga tak nak lagi. Pahala tak nak lagi. Ini kan pelik lah.
Sebab syurga tu masih benda lagi, balasan tu masih benda lagi. Memang Allah Ta'ala janjikan itu, janjikan ini, tapi kita beribadah bukan kerana syurga, bukan nak balasan tu, bukan nak balasan ni, semata-mata nak Engkau ya Allah. Sebab itu ulama sufi dia katakan, ilahi anta maksudi, Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksud. Ibadahku ni semata-mata Engkau ya Allah, aku tak nak benda lain, aku nak Engkau ya Allah. Waridhaka matlubi, dan keredaanmu, Engkau redha kepada aku dan amalku ni, itu saja matlamat aku. Aku nak Engkau, aku nak keredaanmu wahai Tuhanku, itu sahaja. Yang lain tu terpulang kepada Engkau ya Allah. Tapi aku tuntut, aku nak Engkau, aku nakkan Engkau redha pada aku, sudah. Selain daripada itu, terpulanglah kepada Allah ya. Bukanlah aku sembahyang ni, aku nak syurga tertinggi, boleh, tapi itu namanya amal orang awam. Sebab kita bicara ni, kita bicara, kalau nak bicara kita beritahu terus lah ya, amal awam, amal khawas, khawasul khawas. Kita cuba buat yang terbaik. Kalau tak dapat yang terbaik, jatuh nombor 2 pun okey lah, orang khawas. Kalau tak dapat khawas, jatuh orang awam balik jugalah, nak syurga jugalah, nak neraka jugalah, takut tu lah, mengarak tu lah. Semayang, Tuhanku, syurga 27 kali ganda. Tuntut Allah Ta'ala dengan pahalanya. Nampaknya kurang adab kita dengan Allah Ta'ala. Dah, serahlah kepada dia. Tuhanku, aku hamba-Mu yang hina Engkau ciptakan, ikut Engkau lah ya Allah. Aku nak Engkau, aku ibadah ni semata-mata nak Engkau ya Allah. Aku nak redha-Mu. Terpulang terserahlah pada Allah. Nasib aku ni aku tak tahu. Sedangkan amal yang aku buat ni pun ya Allah penuh dengan kekurangan. Kalau Kau tak tutup, kalau Kau tak sembunyikan aib-aib aku ya Allah, tak mungkin amal aku ni boleh naik ke hadrat-Mu. Cakap macam tu dengan dalam hati dengan Allah, merintih merayu. Itulah komunikasi kita dengan Allah. Dalam setiap kali solat kita, ya Allah, jangan Kau sia-siakan ya Allah, jangan Kau tolak ya Allah, sempurnakanlah ya Allah. Itu kita punya rintihan kita. Kita merintih kepada Allah, kita berharap agar Allah terima. Itu roja. Kita takut Allah Ta'ala tolak amal kita ya. Selain daripada gitu, aku tak kira ya Allah, asalkan aku nak Engkau, aku nak redha-Mu ya Allah. Lain tu aku serahkan kepada Engkau. Tak kisahlah syurga mana ke apa, itu terpulang kepada Engkau ya Allah. Cuma aku nak kalau Allah Ta'ala dah redha, takkan orang yang dia redai, orang yang dia cintai, Allah Ta'ala nak biarkan. Itulah secara logiknya kita memikir. Orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, takkanlah kita nak, sudah tentulah benda yang terbaik kita nak bagi padanya. Sudah tentulah kita nak menyelamatkan dia. Kalau ada apa yang ada pada kita, kita nak bagi padanya. Tak perlu minta ya. Ini kan kita tuduh, kalau aku tak beritahu ni, Allah Ta'ala tak tahu. Berdoa begitu pula lah. Ilah sakit ni, ada berdoa pun dah tak kena dah. Aku kalau tak beritahu spesifik ni, Allah Ta'ala tak tahu. Spesifik 17,000 ya Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui ya Allah. Dia menuduh Allah, dia ada buruk sangka dengan Allah, seolah-olah kalau tak beritahu Allah Ta'ala tak tahu. Punyalah kurang adab kita dengan Allah Ta'ala ya. Dia maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui apa yang kita kehendaki. Baik, jadi kita baca lagi di sini. Sayyidina Muaz yang meriwayatkan hadis ini kemudian menangis tersedu-sedu, lalu berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku mampu selamat dari segala yang engkau ceritakan tadi? Sayyidina Muaz pun cakap macam tu ya. Sayyidina Muaz pun takut, menangis tersedu-sedu. Muaz ni kekasih hati Rasulullah ya. Rasulullah ajarkan kepadanya, ya Muaz, oleh kerana aku ni kasih sangat, aku cinta sangat pada engkau, aku ajar engkau doa ni. Kau jangan lupa, jangan tinggal baca doa ni setiap hari. Kerana inilah tanda kasih, tanda sayang aku pada engkau. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan jangan tinggal doa ni ya. Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Tuhanku, bantu aku untuk aku ingat padamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan engkau perelokkanlah ibadahku. Rasulullah ajar pada Muaz. Rasulullah kata, aku ni cinta sangat, aku sayang sangat pada engkau wahai Muaz. Jadi sebagai hadiah, sebagai tandanya aku bagi doa ni, kau amallah.
mudah-mudahan engkau juga dicantihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Muaz yang sudah menjadi kekasih hati Rasulullah pun bila dengar hadis ni takut. Kita patut lebih takut pada Sayyidina Muaz lagi. Ya, kita lebih takut pada Sayyidina Muaz lagi. Sebab itulah dalam kita melakukan ibadah, berhati-hatilah. Ya, berhati-hati sikit tak apa. Tapi ibadah tu kena kualiti daripada banyak yang tidak ada kualiti. Kadang-kadang kita mengejar banyak tapi tidak ada kualiti. Kita penuh dengan salah adab dengan Allah, ya, perasaan hati kita yang mana kita tidak cuba menengoknya, sebab pandangan Allah itu jatuh dalam memandang kepada hati kita. Hati itu kita kena sentiasa bawa untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah, untuk merasa diri kita ni jahil, untuk merasakan diri kita ni sangat memerlukan Allah, fakir ilallah. Itulah benda yang jarang dibuat oleh orang yang beribadah. Connection hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah comel dah. Sebab kita belajar fiqh tu comel dah, ya. Kalau macam tuan-tuan ni pelak-pelak peksa semua tinggi-tinggi belaka. Kalau buat fiqh tu, ya, Ustaz Wah pening kepala dah nak buat soalan. Buat soalan macam ni boleh jawab lagi dia kata. Tiada sungguh geng-geng ni kau. Ya, Ustaz Wah. Tapi dari segi amalan hati kita. So amalan hati ni juga tuan-tuan, ini tak ada periksa. Jadi kita tak tahu, ya. Perlu kita latih, ya. Aplikasinya perlu tuan-tuan latih lah, untuk kita mendapat hati yang sentiasa bermuraqabah. Ini namanya bermuraqabah, mengintai-intaikan Allah, ya. Cakap, berkomunikasi dengan Allah, merasa merintih, merayu pada Allah. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tak tahan ni, air mata dia sentiasa mengalir. Saya ada dalam hidup saya ni ada beberapa sahabat saya lah. Masa saya belajar di Morocco tu, seorang sahabat nama dia Jamal Muaqi. Ini kawan-kawan saya kalau yang sekali belajar dengan saya tu tahu. Kalau bagi dia jadi imam, jawapannya letihlah kita. Menangis start daripada takbir sampai salam, menangis. La ilaha illallah, saya kata lah. Lalu kata awak pun jadi imam lah. Kata panjang payah kita. Zaman dulu-dulu lah. Zaman budak-budak. Aku semangatlah dia ni. Satu lagi seorang sahabat saya masa saya belajar di Al-Atas tu. Setiap kali jumpa dengan dia, mata dia ni sentiasa bergenang dengan air mata. Kalau saya jumpa dia dekat ni lah, masa lepas Jumaat tu. Sebab dia ni seorang sahabat yang saya tengok pada kecil lagi dah. Ayah dia bawa dia berzikir, ya. Dia kuat zikir. Berzikir kepada Allah ni kuat. Kecil lagi. Buat sejumpa dengan dia lepas Jumaat tu, saya tengok ni penuh air mata ni. Air mata ni. Dia memandang kita tu seolah-olah dia tak pandang kita pun. Dia macam pandang tembus. Kita tengok dia tu macam kita tak ada je depan dia. Artinya Masya Allah lah orangnya. Ya Allah Ta'ala kurniakan kepada orang macam ni. Ada juga makhluk-makhluk Allah ni sampailah dunia ni kiamat tentak ada kekasih-kasih Allah, ya. Kita haraplah Allah Ta'ala pilih kita jadi kekasihnya yang seumpama ini. Dan kekasih Allah itu ialah orang yang memerhatikan hubungan batinnya dengan Allah, orang yang makrifah dengan Allah, bukan orang yang ibadahnya banyak, ya. Orang yang kenal Allah. Kekasih Allah itu adalah orang yang kenal Allah, orang yang beribadah mana ibadahnya itu berkualiti, ya. Nak kualiti ni zahir kualiti, batin pun kualiti. Sebab kita terdiri pada dua unsur, zahir dan batin. Mestilah dua-duanya berkualiti. Jasad berkualiti, roh kita juga mesti berkualiti di dalam kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab muraqabahnya kita, menjaganya kita, merayu merintih, ada perasaan khauf dan raja ini akan menjadikan amal yang kita buat itu diterima oleh Allah dan berkualiti di sisi Allah. Baik. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang begitulah, bila ada kelalaian dalam amal ibadahmu, maka jagalah mulutmu, jangan sampai mengejek orang lain, ya. Terutama sekali kepada sesama ulama. Ingatlah diri sendiri apabila hendak mengejek orang lain, sehingga sedar bahawa diri kamu sendiri mempunyai banyak aib. Kita takut sekarang dalam suasana sekarang, tuan-tuan, ya.
Jangan kita menghina orang alim. Orang alim ni Allah Ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Mungkin mereka ada tersalah dari segi ijtihad dia, tapi jangan mudah untuk kita menghina orang alim. Sebab daging para ulama itu beracun. Ini kata-kata lah sebab apa? Bila kita mengata kepada ulama, saya tengok sekarang ni, aku semangat lah tak seharusnya kita macam, sehingga orang-orang yang, saya ingat, orang yang tak ada pun dasar ilmu agama dengan beraninya mentohmah para ulama. Jangan sampai jadi begitu jangan sampai jadi begitu. So itu ulama, apatah lagi sesama dengan kita. Jangan kita pandang buruk kepada saudara kita. Jangan sampai kita putus silaturahim. Jangan sampai kita benci dia. Kita benci perbuatan dia. Mungkin dia memang buat benda yang buruk, bencilah perbuatannya. Jangan sampai kita membenci akan dirinya. Jangan sampai kita putus silaturahim. Tak nak kau putus 14 dengan ini. Malu sangat kononnya. Tak, benci hanya sekadar perbuatannya saja. Jangan sampai kita benci kepada orangnya. Ingat, orang yang di hadapan kita tu, pertama, dia adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala yang mencipta dia dengan ilmunya, dengan iradatnya, dengan kudratnya. Ya Allah, pandang tajalli apa? Tajalli ilmu Allah, tajalli iradah Allah, tajalli kudrat Allah pada setiap makhluknya. Tak kisahlah orang ke, kucing kurak ke, siapa yang mengadakan tu? Daripada tiada kepada ada, Allah. Siapa yang mentakdirkan nasib dia? Allah. Siapa yang berkehendak kita? Allah. Tuan-tuan tengok hal situ pun dah surrender dah. Apatah lagi kita, umat Islam akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang paling baginda sayang ialah umatnya. Tuan-tuan, berhati-hati nak cakap buruk tentang umat Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Dia sentiasa doa pada umatnya. Tak adalah Nabi macam Rasulullah ni yang dia sangat cinta pada umatnya. Tiba-tiba kita dengan mudah-mudah je menjatuhkan aib, menjatuhkan maruah, mencerca, menghina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan kita yang kita cerita, orang yang Rasulullah sayang, orang yang Rasulullah kasih. Rasulullah dia, tapi dia kasih semua umat dia disayang mereka, tuan-tuan Jangan kita ingat kita oleh kerana kita mungkinlah alim, mungkinlah ahli masjid, kita ni Rasulullah. Dah, Rasulullah dia tak kira gitu. Semua umat dia semua disayang mereka. Dia kan Nabi Rahmah. Lagilah orang tu jatuh daripada maksiat, lagilah orang tu sesat barat, lagi bagi dia sayang, lagi dia nak selamatkan orang tu. Itulah Rasulullah, dia berbeza dengan kita. Kita sayang kalau orang tu wara', alim, baik. Kalau tak berapa baik, tak berapa nak sayang lah kita. Ya, Rasulullah dah Nabi Rahmah. Dia memandang sesuatu dengan rahmat. Lagi umatnya bergenang dengan maksiat, lagilah dia rasa belah, lagilah dia nak tarik orang tu untuk kembali, nak selamatkan orang tu. Itu Rasulullah. Ingat, orang yang kita benci itu adalah umatnya Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada dia. Ya, sebab tu Rasulullah akan buat apa saja untuk memberi syafaat kepada umat dia. Itu Rasulullah, tuan-tuan Kita kena ingat bahawa ni orang yang Rasulullah sayang. Mungkin aku tengok perangai dia aku benci, tapi Rasulullah sangat sayang pada umat dia. Sebab dalam diri dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila kita ada benda-benda macam ni, tuan-tuan, selamat kita daripada benci pada orang, buruk sangka pada orang. Kita, yalah, bila dapat memandang perkara-perkara macam ni, insya-Allah akan terselamat. Yang paling pentingnya kita selamat diri kita daripada melakukan dosa. Itu je sebenarnya daripada untuk pretending untuk melakukan dosa ni, adalah benda-benda yang kita kena pandang, kita kena sedar. Bila sedar ni makhluk Allah, bila sedar ni umatnya Rasulullah, dan kita rasa kita tak baik, kita tak tahu pengakhiran, mungkin dia jauh lebih baik pada aku. Kalau kita pandang itu, tuan-tuan, itulah sebenarnya sifat iftiqar ilallah, fakir ilallah. Kita sentiasa merasa diri kita ni tak baik, kita memandang orang lebih baik pada kita. Ini benda semua benda payah-payah ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu maklumat ini, supaya kita tidak mudah buruk sangka,
tidak mudah menuduh orang, sebab dosa batin ini susah untuk dihapuskan. Ya, dosa zahir mudah, dosa batin sukar untuk dihapuskan. Kadang-kadang orang tak tahu pun dia telah melakukan dosa batin yang dahsyat, dosa benci, dosa khianat, dosa fitnah, dosa macam-macam lah tuan-tuan ya. Jadi untuk mensuci dosa-dosa yang batin ini, Masya Allah, susah. Kadang-kadang orang tu dia tak tahu bahawa dia ni memang penuh dengan dosa batin. Contohnya dosa hasad, dosa dengki, dosa macam-macam lah tuan-tuan ya. Baik, Rasulullah kata, memang begitulah, bila ada kelalaian dalam ibadahmu, maka jagalah mulutmu, jangan sampai mengejek orang lain. Rasulullah kata apa? Jaga mulut kamu, jangan sampai kamu mengejek orang lain. Terutama sekali di kalangan orang-orang yang berilmu lah. Ingat diri sendiri apabila hendak mengejek orang lain, sehingga sedar bahawa diri kamu sendiri mempunyai banyak aib. Rasulullah kata, sebelum kamu kata buruk pada orang lain, kamu kena ingat diri kamu tu banyak aib ya. Cuma kita ni baik kerana Allah Ta'ala tidak singkap buruk kita. Allah Ta'ala tidak menampakkan buruk kita. Kalau Allah Ta'ala tunjuk buruk yang kita lakukan, Masya Allah, kita tak tahu mana nak letak muka kita ya. Sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Sebab tu benda yang sama juga kita kena buat pada orang yang lain. Baik, jangan menutup kekurangan dan kesalahanmu dengan mengejek orang lain. Ini banyak berlaku. Dia nak tutup kelemahan dia, keaiban dia, dia ngejek orang lain, dia ngena ke orang lain, dia ngeneng ke orang lain ya? Ini tak boleh. Ini dalam biasalah tuan-tuan ya. Dunia akhir zaman ni kita tengok benda ni sangat banyak berlaku. Dia nak menutup kelemahan dia. Saya bila teringat lagu hoi ya hoi, jangan riak dalam beramal ya? Jangan riak dalam beramal ya? Tak semesti benda yang kita rasa orang lain buat tu kita tak buat. Dah. Tak semesti kita rasa kita boleh buat. Dah juga dapat kita tak boleh buat juga. Ya, belum tentu lagi tuan-tuan ya. Sebab tu jangan mudah kita nak mengenakan orang lain. Baik, jangan riak dalam beramal dan jangan mementingkan dunia sehingga mengaibkan akhirat. Jangan mengangkat diri dengan menjatuhkan orang lain. Biasa inilah yang berlaku. Kita akan jatuhkan saudara kita kerana nak mengangkat diri kita. Ya. Ini banyak berlaku lah tuan-tuan. Malaslah saya nak buat contoh-contoh dia, kan tuan-tuan marah saya. Baik, jangan bersikap kasar dalam majlis. Jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jangan menghancurkan peribadi orang lain. Kelak engkau akan dihancurkan oleh anjing neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wan nasyitati nashta, dan yang menarik, yakni apa yang ditugaskan menariknya dengan cara yang selembut-lembutnya, surah An-Nazi'at. Seterusnya aku bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa yang bakal kuat menanggung penderitaan berat itu? Jawab Rasulullah. Ini yang perlu kita beri fokus. Jawab Rasulullah SAW, Muaz, yang aku ceritakan tadi akan mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Engkau harus mencintai orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Rasulullah sebut dalam hadis dia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman. Setengah ulama menceritakan, menafsirkan, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasih kepada saudaranya yang lain sebagaimana kasihnya pada dirinya sendiri. Bila ada kasih pada saudara lain, dia tidak akan sanggup untuk mencerca, nak mengejek, nak menjatuh, nak. Itulah rahsia dia tuan-tuan. Itulah Rasulullah yang tidak ada sedikit pun dalam diri baginda ini sifat-sifat mazmumah, yang mana baginda adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus sebagai rahmat. Sebab itulah tuan-tuan, rahmat ni masuk syurga kerana rahmat Allah. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang rahmah, bersifat dengan sifat rahmah inilah yang layak menjadi penghuni syurga. Yang layak menjadi penghuni syurga. Bukan ibadah. Kadang-kadang orang banyak ibadah tapi hatinya keras. Orang banyak ibadah tapi dia rasa dia lebih baik. Bukan itu. Sebab itu untuk mendapat jiwa yang rahmah ini,
perlu kepada apa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Hati tu mesti disuci. Selain daripada bertaubat kepada Allah, yang kita selalu minta doa, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Tawwab, awwab artinya perbuatan yang berulang-ulang, yang kita lakukan sentiasa. Paling kurang setiap kali sembahyang kita bertaubat kepada Allah. Tidak pun dalam masa kita free kita bertaubat kepada Allah. Tidak pun kita mengkhususkan pada 2/3 malam untuk kita bertaubat kepada Allah. Dia orang yang menjadikan bertaubat kepada Allah ini sebagai rutin kehidupan dia. Dia bukan masa tunggu dia berdosa je ya. Tak. Paling kurang setiap kali selesai sembahyang tu kita bertaubat kepada Allah. Bukan beristighfar istighfar lain. Astaghfirullah. Taubat tu saya dah cerita dahulu. Taubat itu adalah penyesalan. Istighfar itu adalah salah satu daripada kaedah untuk kita beristighfar. Istighfar bukan bertaubat. Istighfar itu adalah zikir untuk bertaubat. Bertaubat itu ialah menyesal, berazam untuk kita tidak lagi melakukan dosa tersebut. Mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Lepas tu kita ada rasa menyesal, baru namanya bertaubat, dan berazam untuk tidak melakukan dosa yang kita lakukan tadi. Tuan-tuan, tak ada istilahnya taubat tu sekali je. Awak nak taubat tunggu dah tua so bertaubat. Itu semua ajaran-ajaran palsu belaka yang kita faham selama ni. Ya. Taubat tu setiap hari tuan-tuan, setiap saat ya. Taubat nasuhah ni awak tunggu sekali lah. Dari itu berdoa, semua ajaran berdoa belaka tu. Mana ada taubat nasuhah sekali? Berkali-kali. Sebab tu kita doa Allahumma ja'alna minat tawwabin. Tawwab ni maksudnya berulang-ulang kali. Kita kena buat sokmo. Sebab kita memang berdosa sokmo. Setiap hari kita berdosa tuan-tuan. Jadi taubatnya pun setiap hari, setiap masa, setiap ketika. Ada je masa lapang, kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah di dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Memanglah nak dapat suci bersih betul-betul tak akan dapatnya. Kita sentiasa ada dosa. Tapi sekurang-kurangnya dosa yang kita bawa tu tak banyak, disebabkan oleh sukanya bertaubat seseorang itu kepada Allah. Ada je dosa, dihapuskan. Adanya dosa, dihapuskan. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu adalah orang yang mendapat rahmat Allah dan orang yang akan dimuliakan Allah. Allah Ta'ala menjadikan dia suka bertaubat. Tuan-tuan sedarlah tuan-tuan ya. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita ni seorang yang suka bertaubat, lembut hatinya, cepat sentuh hatinya, lepas belah berasan, itu tanda-tandanya orang yang Allah Ta'ala kasihi, cintai, yang tergolong adalah orang yang akan mendapat rahmat Allah ya. Tapi dia kena mula dengan banyak taubat dulu ya. Kena mula dengan banyak taubat. Buahnya nanti itulah dia, buah dia. Tengok je dan silap-silap orang tu dia akan minta taubat kepada saudaranya. Ya Allah, ampun saudara aku. Ya Allah, ampun dosa anak aku, dosa isteri aku, dosa sahabat aku. Ya Allah, dosa. Semua orang yang dipandang tu diminta ampun. Allah, dia minta ampun bagi pihak orang itu. Punyalah bila Allah Ta'ala dah campakkan rasa yang suka bertaubat ni, orang tu dia akan jadi begitu ya. Nampak orang buat salah, ya Allah, beri hidayat orang tu. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, lembutnya hati dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana rahmat Allah itu telah memenuhi dalam diri dia. Dia pula minta rahmat bagi orang lain. Semoga Allah merahmati orang tersebut. Ialah dengan pengampunan. Bila Allah telah ampun, itu tanda-tanda ciri-ciri orang itu akan mendapat rahmat Allah kan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab ni mula-mula sekali. Tapi kalau kitab yang lain, kalau kita buka kitab penawar bagi hati, yang pertama bab taubat ya. Tapi dalam bab Minhajul Abidin ni, Imam Ghazali dia mulakan bab pertama 7 halangan. Itu bab pertama ialah makrifah dan ilmu. Kedua, taubat. Taubat besar tuan-tuan. Tak lepas ilmu, tak lepas taubat, semua lain yang tak lepas. Mestilah didahulukan dengan ilmu, mesti didahulukan dengan taubat. Dalam kitab yang lain, kitab-kitab tasawuf lain, dimulakan dengan taubat. Dalam kitab ni Imam Ghazali mulakan dengan al-ma'rifah, dengan ilmu. Lepas tu start dengan taubat.
Jadi sebab itulah taubat kita kena jadikan ianya sebagai pakaian kita setiap hari. Adakan masa untuk kita bertaubat kepada Allah. Tak pun jadi zikir-zikir lah masa nunggu bah ke, masa ngayun cucu ke, buai ke cucu. Ada ribu buai sekarang tak ada lah. Ya. Tengah masak ke, jadikan taubat sebagai zikir kita. Baik. Jawab Rasulullah SAW Muaz yang aku ceritakan tadi, akan mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Engkau harus mencintai orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Sebagaimana yang hadis saya baca tadi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hatta sehingga yuhibba, dia mengasihi akhihi, saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Baik. Khalid bin Ma'dan meriwayatkan Sayyidina Muaz sering membaca hadis ini seperti seringnya dia membaca Al-Quran. Tengok Muaz, dia menjadikan pembacaan hadis ini, seringnya dia baca hadis ini macam dia baca Al-Quran. Dia juga mempelajari hadis ini sebagaimana dia mempelajari Al-Quran di dalam majlis. Punyalah cinta Sayyidina Muaz kepada hadis ini hingga dia menjadikan di dalam setiap majlis-majlisnya mengingatkan manusia tentang hadis ini kepada mereka. Hanya kepada Allah kita bermohon pertolongan dan perlindungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang mendapat celaka. Pendek kata, pujian dari Allah adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pujian dari makhluk, yang mana pada dasarnya manusia itu lemah, bodoh dan tidak mengetahui hakikat yang tersembunyi. Betul lah tuan-tuan ya. Kalau manusia memuji kita, belum tentu itu satu puji yang betul untuk kita. Tapi kalau Allah memuji kita, Allah sudah tentulah itu pujian yang sebenarnya. Ya. Seorang penyair mengatakan, tidak tidur seorang semalaman suntuk jika tidak kerana Allah adalah sia-sia. Tidak tidurnya seseorang semalaman suntuk jika tidak kerana Allah adalah sia-sia. Dan menangisi sesuatu selain Allah kerana putus hubungan dengan Allah adalah percuma. Ya. Kalau seorang tu tidur semalaman suntuk, dia tidur tidak kerana Allah, jadi tidurnya itu sia-sia. Sebab tu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adab sebelum tidur. So adab sebelum tidur itulah yang kita kena laksanakan. Ya, kalau boleh kita buat perkara-perkara yang Rasulullah tunjuk, itulah pedoman kepada kita menjadikan semalaman kita tu, walaupun kita tidur, hakikatnya kita beribadah kepada Allah. Hakikatnya kita beribadah kepada Allah. Seperti contoh ambil wudu sebelum tidur, ni benda paling payah sekali. Orang kata kan naik atas katil sentuh dengan rumah, batal lah. Dia bukan begitu. Tuan-tuan bukan nak semayang ya. Ini yang salah faham. Tuan-tuan bukan nak semayang, salahnya sentuh lah, lepas tu tak ada bendanya. Ya, dia khabar sebelum naik ke katil tu ambil wudu, lepas tu sentuh lah, 40 kali sentuh tak apa lah ya. Dah tu sentuh lah. Bukan itu masalahnya. Dia sebelum kita nak tidur tu berwudu, tu bacalah benda-benda yang dia ajarkan. Paling kurang pun kita membaca 3 kul ya. Ayatul kursi. Ayatul kursi ni sangat baik lah tuan-tuan, kalau boleh jangan tinggal lah ya. Allah Ta'ala akan mewakilkan 70,000 malaikat untuk jaga kita. Tak kisahlah masa kita tidur ke, masa kita keluar rumah ke, masa mana-mana kita nak pergi baca je ayatul kursi ni, bodyguard 70,000 jaga. Kita je tak rasa benda tu ya, tapi itu diceritakan dalam hadis ya. Orang baca ayatul kursi, hebat ayatul kursi ni. 2 ayat yang Allah Ta'ala turunkan dengan begitu hebat. Satu Fatihah, satu lagi ayatul kursi. Malaikat yang escort ayat dia turun, dahsyat. Satu orang yang baca ayat ni, dia dapat perlindungan malaikat. Baik. Kita lah malas nak buat. Lepas gedebah tak ada baca dah. Tak ada baca dah ya. Tapi ramai orang salah faham tentang wuduk tu. Dia kata, macam mana nak wuduk Ustaz, kan naik kata-kata sentuh dengan rumah batal dah. Lah, awak bukan nak semayang. Kata dia. Betulnya wuduk itu
adalah satu kelebihan, satu adab. Kalau kita buat, kita akan beri pahala dan kita akan dijaga sepanjang tidur kita. Itulah tidur yang penuh dengan ibadah. Kita ikutlah yang sunnah Rasulullah ajar tu. Bila kita ikut pedoman sunnah Rasulullah tu, semua yang kita buatlah. Dan tidur tuan-tuan sedar nak bagaimana? Tak sedar lah. Tapi tidur yang tuan-tuan tak sedar tu lah penuh dengan ibadah. Tidak sia-sia sebagaimana yang disebut dalam syair ni. Ya, tidak tidurnya seseorang semalaman suntuk jika tidak kerana Allah adalah sia-sia. Macam mana kita tidak kerana Allah? Pertama, kita disuruh untuk berniat nak bangun subuh, niat untuk bangun tengah malam, itu niat. Tapi kaedahnya Rasulullah tunjuk, ambil wudu, baca 3 kul, baca ayatul kursi. Paling baik lagi banyak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat yang dinukilkan dalam kitab Imam As-Sayuti. Kalau siapa yang dikhabar nak jumpa dengan Rasulullah, dia buat selawat ni, insya-Allah dia akan jumpa dengan Rasulullah. Ataupun kalau dia mati besok tak jumpa masa dalam hidup kan, masa dia mati besok masuk dalam kubur, Rasulullah lah orang pertama menyambut dia kat liang lahat. Sebelum dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di dalam kitab Imam Sayuti ya. Apa selawat dia? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad النبي الأمي الحبيب العالي القدري العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. Nanti saya kena semak balik dia punya matan ya. Lupalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lebih kurang itulah. Baik, kita baca lagi. Peristiwa seterusnya ialah tentang Nabi Ibrahim. Setelah melaksanakan perintah Allah, baginda mendirikan Baitullah. Baginda bermohon kepada Allah agar mengabulkan permohonannya. Baginda bersabda, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maksudnya, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, daripada kami, innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'ul alim, engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seterusnya baginda Nabi SAW bersabda lagi, Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Ini berarti Allah memberi kurnia kepada hambanya dengan menerima ibadah dan amal dari hambanya, sedangkan ibadah itu di hadapan Allah tidak berharga. Namun demikian, Allah tetap memberi nikmat kurnia dan kebahagiaan yang sempurna. Tuan-tuan, ibadah kita ni ada manfaat tak untuk Allah? Pertanyaan. Kalau kita buat ibadah ni, Allah Ta'ala makin goh ke, makin mulia ke, makin apa ke, makin meninggikan, ada? Ataupun makin bertambah-tambah, ada? Ibadah yang kita buat tu untuk kita sebenarnya ya. Tapi kita juga malas lah. Satu, malas nak buat ibadat. Yang kedua, malas nak menjaga kualiti. Kita beri kepada Allah tu kalau kita sedar lah, tak kualiti pun ya. Mungkin kualiti dari segi zahir, kualiti dari segi batin. Segi kita bawa kita bincang, kita tasawuf, kita cakap bab tasawuf lah ya. Kalau bab fiqh ni dia bab fiqh lah ya. Ini bab tasawuf, kualiti dari segi batin kita ya. Mungkin dari segi fiqhnya, insya-Allah, sebab ni tuan-tuan ni hebat juga lah ngaji kita lama-lamanya. Jadi mungkin dari segi kualitinya memang tepatlah dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dari segi syariatnya. Before kualiti batin. Sebagaimana kita melatih syariat zahir kita, begitu juga kita kena melatih syariat batin. Hati kita perlu dilatih untuk dapat sentiasa, bukan senang tuan-tuan nak menundukkan hati kita untuk dapat rasa-rasa yang bagaimana kita bincangkan dalam kitab ni tadi. Mesti dilatih hati kita ya. Itulah bezanya ilmu tasawuf ni, dia perlu kepada amali. Ilmu tasawuf ni dia teori, praktikal dia di mana? Intipati dia mana?
zikrullah. Kena banyak zikir pada Allah. Intipati kepada ilmu tasawuf adalah pada zikrullah. Melatih hati supaya sentiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ni macam-macam cara lah. Ingat secara zahir, sebut di mulut, ataupun zikir lisan. Kita baca Quran tu zikir lisan, la ilaha illallah, zikir subhanallah. Apa saja zikir tu zikir lisan yang kita lontarkan melalui lisan kita. Ada zikir qalb, Allah, Allah, Allah tu zikir qalb. Dan zikir lebih tinggi tadi makrifah tadi. Perasaan kita dengan Allah. Terima kasih ya Allah, kau datangkan rezeki ni ya Allah. Kau nanti dialog kita dengan Allah, perasaan kita dengan Allah. Tak sikit putus pun dengan Allah. Itulah zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Hanya kita, perasaan kita je dengan Allah. Menyedari, merasa keagungan, kebesaran, kesempurnaan, rasa wujud Allah, rasa bertuhan rasa tadi. Orang tak tahu pun, tapi perasaan kita. Perasaan itu menterjemahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa bertuhan. Itu nama dia rasa bertuhan. Sedar kekuasaan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perlu dilatih. Sehinggalah sampai satu masa Allah Taala mengurniakan sesuatu kelazatan dalam diri kita. Latih dengan zikir yang banyak. Tuan Guru saya khabar, untuk dapat sentiasa berzikir, kena mulakan dengan zikir yang banyak. Untuk dapat kita ni sentiasa ingat Allah, kita mulakan dengan kita ni kena banyak ingat Allah. Dah banyak ingat Allah dengan rahmat Allah. Bukan dengan zikir yang banyak tu ya. Dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala akan memindahkan kita daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqazah, dan daripada zikir yaqazah kepada zikir hudur ma'allah, dan daripada zikir hudur ma'allah kepada zikir ghaibah amman siwal mazkur. Ini yang disebut oleh Imam Syekh Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab hikam. Pengarang kitab hikam, tingkat seseorang hamba Allah dalam zikirnya. Tak apa, masa kita sebut Allah ni dengan keadaan lalai, zikir juga. Buat dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala pindahkan kita daripada zikir yang lalai kepada zikir yaqazah, zikir ingat kepada Allah. Pada masa tu dia zikir, dia sebut la ilaha illallah, dalam hatinya dah ada penghayatan. La maqsud illallah, la ma'bud illallah. Tak kisahlah, la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat melainkan Allah, tiada yang menyembuh melainkan Allah. Kita nak mengisbatkan sifat ketuhanan Allah tu. Kalau kita tak isbat, kita akan terasa macam biasa je. Sebab tu kita boleh sebut dalam sifat 20 tu, tiada yang melihat melainkan Allah. Mulut sebut la ilaha illallah. Kita boleh sebut tiada yang wujud melainkan Allah, tiada yang baqa melainkan Allah, tiada yang qidam melainkan Allah, tiada yang wahdaniyah melainkan Allah. Semua sifat 20 tu, semua sifat-sifat Allah kita boleh masukkan dalam nafi dan sebagainya. Kita menafikan segala sesuatu sifat ketuhanan selain daripada Allah. Kita mengisbatkan hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan itu. Tiada yang mendengar melainkan Allah, tiada yang memberi faat melainkan Allah, tiada yang menunaikan hajat aku melainkan Allah, tiada semualah. Semua kita nafikan, kita isbatkan hanyalah Allah. Itu dibawa dalam praktik zikir, bukan sebut la ilaha illallah, la ilaha, tapi hati, fikiran ke lain. Siap pergi shopping lagi. Sebab tu kebanyakan Datuk Imam tepuk. Sedar dia. Baru sedar. Punya merata pergi. Kalau cek setiap kepala tu macam-macam, ada yang pergi sana, ada yang pergi sini. Sebab apa? Tak ada penghayatan masa kita menyebut nama Allah. Bila Allah Ta'ala sampai kepada tahap tu, daripada zikir ghaflah tadi, yaqazah, hati kita dah jaga. Mulut sebut, sudah ada penghayatan dalam hati kita. Lepas tu zikir lagi, zikir tanpa jemu. Allah Ta'ala dengan rahmatnya akan meningkatkan lagi kita daripada zikir yang qazah, zikir yang dah sedar tu, hudur ma'allah, hadir berserta dengan Allah. Tadi dah, pada masa itu kita telah boleh mengaplikasikan, ya, Tuan Guru saya dalam membicarakan bab ni, bab ingat Allah dalam zikir ni, pertama dia khabar ingat namanya, yang kedua ingat wujudnya, yang ketiga ingat jamalnya, yang ketiga ingat jalalnya. Empat ni kita akan ingat dalam kita tingkatan orang berzikir ni. Pertama kita ingat Allah, 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 Allah,
Allah. Lepas tu ingat wujudnya. Sebut tapi ingat wujud Allah. Wujud Allah ni, ilmu yang kita belajar ni lah, semua menyatakan tentang wujudnya Allah. Kenapa menyatakan tentang wujud Allah? Lepas tu kita dapat memandang jamalullah, dapat memandang jalalullah. Maksudnya jamalullah tu rububiyah, dapat memandang rububiyah Allah Ta'ala. Jalalullah dapat memandang uluhiyah Allah Ta'ala. Itu dia ending dia di situ, dapat memandang rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu, memandangkan keagungan Allah, kebesaran Allah, memandang tentang keperkasaan Allah. Ya, itu ditenggelam dalam zikir dia. Sebab tu khudur ma'allah, hati yang telah hadir berserta dengan Allah. Itu bila dia mudawamah berzikir tadi, Allah Ta'ala naikkan setingkat tu. Akhirnya kemuncak zikir itu ialah yang disebut oleh Imam Athaillah As-Sakandari, ghaibah amman siwal mazkur. Dia ghaib berserta dengan apa yang dizikirkan. Dia tak sedar dah. Bukan tak sedar tu, hilang. Itulah namanya fana. Difanakan oleh Allah seseorang itu. Hanya yang dia nampak, hanya yang dia ingat, hanya yang dia rasa Allah. Macam mana berlaku pada Nabi Musa. Unzur ilal jabali. Musa, kau tengok Tursina itu. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau kau tengok lagi Tursina itu ada, kau akan dapat lihat aku. Ini Nabi Musa lihat, minta nak tengok Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala mana Allah Ta'ala mentajallikan rahsia wujudnya, Allah Ta'ala mengurniakan pengalaman fana dalam berzikir itu, maka semuanya sirna. Ini yang dia kata tak ada. Diri dia tak ada. Yang dia nampak semua Allah ke? Yang dirasa semua Allah, itu perasaan kita. Pandangan dia Allah, pandangan zahir dia Allah, batin dia pun Allah. Dia tak rasa dah benda yang ada ni, dia nampak Allah. Tursina ada kita? Dia cokoh lagi di Mesir tu. Kalau ngikut ayat tu tak ada dah ya. Tapi cokoh lagi dekat Mesir tu Bukit Tursina. Musa pun jatuh pensan. Begitu pensan tu bukan pensan. Dia difanakan oleh Allah. Mengikut tafsiran ahli tafsir memanglah pensan ya, tapi ulama sufi menafsirkannya dengan fana. Dia difanakan oleh Allah, dirasakan. Pandangan zahirnya itu sirna, yang dia nampak hanyalah Allah. Sebab tadi bermula daripada khudur ma Allah. Bila hati dah khudur ma Allah, sentiasa ingat bersama Allah, peringkat yang seterusnya ghaib segala-galanya, yang tidak ada la maujud illallah. Barulah betul orang sebut la ilaha illallah. Dia dalam hati dia punya penghayatan dia la maujuda illallah. Baru ayat itu boleh diaplikasikan. Kalau tidak, ayat itu tak boleh diaplikasikan. Tidak ada wujud melainkan wujud Allah. Memang betul lah. Pada masa itu tidak ada wujud, hanyalah wujud Allah. Wujud lain semua sirna. Pada perasaan dan pandangan basirahnya, semua tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Masa itulah dia mengatakan la ilaha illallah, la mawjud illallah, la mawjud illallah. Dia akan jadi secara automatik ni mengikut keadaan diri seseorang pada masa itu. Tapi perjuangannya mestilah sungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami ini, nescaya kami hidayatkan pada mereka jalan kami ini. Sungguh-sungguhlah. Allah Ta'ala tengok pada kesungguhan kita. Segi syariatnya, kesungguhan kita. Sebenarnya rahmat kurnia Allah tak lagi. Kul bifadlillah wa birahmatihi. Kita dapat sesuatu tu dengan kurniaan Allah, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala beri rahmat dia, beri kurnia dia, dapatlah kita. Bukanlah kerana usaha kita yang hebat, bukan kita warna-wara, bukanlah kita ni anak orang tu, anak ni tok guru tu, tok guru ni, dah. Tetap dengan kehendak Allah, tetap dengan kurnia Allah, tetap dengan rahmatnya, kita dapat sesuatu tu. Tapi segi syariatnya kita buatlah sungguh-sungguh. Walladzina jahadu, Allah Ta'ala janji orang yang sungguh-sungguh mencari kami pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan hidayatkan mereka jalan kami. Sungguh-sungguh buat, aku bagi. Sebab dia maha pemurah, dan dia tak ada benda pun, dia bagi pun tak ada mengurangkan keagungan dia, dia tak bagi pun tak mengurangkan. Sebab tu saya tanya tadi, ibadah kita ni menambahkan kehebatan Allah ke? Memberi entah. Tuan-tuan durhaka pun tetaplah Allah Ta'ala macam tu, tetaplah agung, tetaplah mulia. Tuan-tuan beribadahlah macam Tok Wali ke, hebat pada Tok Wali lagi, tetaplah Allah Ta'ala macam tu, tetaplah agung, tetaplah hebat, tetaplah. Sebab dia tidak memerlukan.
wa huwa ghaniyyu 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu dia maha kaya daripada sekalian alam. Dia tak perlu pun pada makhluk dia ni. Bahkan kita lah fuqara'u ilallah, fakir ilallah. Sifat iftikar tadi. Kita lah yang sangat memerlukan Allah. Nak melangkah pun kita memerlukan Allah. Nak bercakap kita memerlukan Allah. Tak gerak putus satu urat, keluarlah lidah, tak boleh bercakap. Putus je satu urat, bocor je satu urat, stroke lalu, habis, jam belaka. La ilaha illallah. Semua benda pada sekecil-kecil sampai sebesar-besar kita memerlukan Allah. Itu benda yang perlu kita sedar. Jadilah kita diri orang yang fakir ilallah. Itu barulah nama hamba Allah. Dia sangat memerlukan Allah dalam setiap detik saat ketikanya dalam kehidupan. Dia bicara tasawuf memanglah macam tu tuan-tuan ya. Kalau bab fiqh dia lain lah, dia banyak kepada bab fiqh. Tapi oleh kerana kita ni berbicara bab tasawuf, begitulah. Mudah-mudahan kita dapat mencorakkan diri rohani kita. Ya. Mudah-mudahan diri rohani ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba-Nya yang dikasihi dan diridai. Baik. Kita baca sikit lagi sebelum kita tutup. Maka apabila kita menghitung diri, membolak-balik hati sambil memohon pertolongan Allah, kelak akan menghindarkan hati kita dari sifat bergantung kepada orang lain. Kemudian mengawasi diri kita agar tidak riak dan ujub, yang mana mengarahkan kita kepada sifat ikhlas, taat, sentiasa berzikir kepada Allah. Dengan demikian berhasillah taat yang kita laksanakan, bersih tanpa cacat dan aib, serta mendatangkan kebaikan dan keuntungan besar. Kerana taat yang sedikit tetapi dikabulkan oleh Allah lebih bermakna. Nampak tu tuan-tuan? Buat taat sikit tak apa, tapi biar berkualiti, biar diterima oleh Allah. Daripada kita buat banyak tak berkualiti, ditolak oleh Allah. Pasal apa Allah Ta'ala tolak? Tadi benda-benda yang satu kita baca yang langit, yang ketujuh tadi. Yang kedua ialah hati kita. Sebab hatilah tempat jatuh pandangan Allah. Allah Ta'ala melihat pada hati kita. Hati-hati dengan hati tuan-tuan ya. Hati ni orang semua tak tahu, hanya Allah saja yang tahu tentang perjalanan hati kita, apa yang hati kita buat. Sebab tu mujahadah terhadap hati ni satu mujahadah yang sangat susah. Ya, sangat susah. Tu ya Rasulullah sebut raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Lepas balik pada perang Badar, Rasulullah beritahu kita baru kembali dari satu peperangan yang kecil kepada satu peperangan yang lebih besar. Sahabat terkejut lalu tanya, ada lagikah jihad yang lebih besar pada jihad ni? Rasulullah kata, ya ada. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itulah jihad yang paling susah, paling payah, kerana hawa nafsu itu berada dalam diri kita sendiri. Itulah perjuangan yang berpanjangan. Orang kafir ni bila dia dah kalah tak ada benda lah, buat perjanjian tak ada benda lah, kita boleh jadi geng lah, betul, boleh minum teh tarik sama lah. Hawa nafsu selagi kita tak mati tuan-tuan, lagi tu dia goda kita. Allah Ta'ala sebut, wa ma ubarri'u nafsi li'anna nafsa la'ammaratun bisu'. Ya, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya nafsu sentiasa, sifat nafsu tu apa dia? Sentiasa menyuruh kamu buat kejahatan. Itu sifat dia, itu kejadian dia. Dia memang akan suruh buat jahat semua. Jihad yang tidak ada bendera putih, lawan sampai mati. Ya. Kalau kita kuat, kita menang. Kalau kita kalah, kalahlah. Kita lah jadi tawanan dia. Ya. Sekarang ni kita nak menjadikan dia tawanan kita. Payah susah. Itulah jihad yang berterusan, yang sangat susah untuk kita. Tapi kalau siapa berjaya, inilah manusia-manusia yang disebut sebagai kekasih Allah. Tuan-tuan jangan ingat kekasih Allah ni banyak pada zaman dulu-dulu je dah. Rahmat Allah ni luas sampai dunia ni kiamat. Selagi itulah ada orang yang namanya kekasih Allah. Kekasih Allah saya dah cerita dah tadi, bukan orang yang banyak ibadah, tapi orang yang makrifahnya dan hatinya sentiasa bergantung kepada Allah. Kita kena perbetulkan di situ saja. Jangan kita nampak tahajud dia kuat, puasa sebenarnya. Belum tentu lagi tuan-tuan. Tapi orang yang kenal Allah, yang siasa dalam hati dia ni berhubung dengan Allah, itulah sebenarnya kekasih Allah. Ya, makrifah
dan hati yang sentiasa mudawamatu bizikrillah, sentiasa ingat kepada Allah. Tadilah tak payah sebut pun ya, tapi connection, kefahaman dia, serapan dia terhadap sesuatu itu yang dikaitkan dengan wujudnya Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah nyata dalam hati sanubarinya. Itu payah sikit, perlu kepada mujahadah yang lama. Tapi mudah sebut ni bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah. Wahai Muaz, jangan bimbang, mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah. Mohon yang tu, mohon yang pintu tu. Ya Allah, masuk aku ke dalam orang yang engkau permudahkan untuk mendapat makrifah kasih dan cintamu. Itulah perjuangan kita. Kita nak dapat, kita mengenal Allah, dapat kasih cinta, redha Allah cukup. Allah Ta'ala tu. Lain daripada tu tuan-tuan dapat cop ni, selamat. Takkan ditanya lagi ibadah kita apakah apa semua. Sebab kita telah mendapat benda yang paling utama. Sebenarnya kita salah faham tentang terjemahan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Orang banyak terjemahkan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa maksud beribadah ataupun berubudiyah? Ibnu Abbas menafsirkan beribadah ataupun berubudiyah itu kombinasi antara dua perkara. Pertama, kenal Allah. Kedua, beribadah kepada Allah. Kenal, makrifah kepada Allah dan beribadah kepada Allah ni lah namanya ubudiyah. Baru benar. Kebanyakan daripada kita beribadah saja tanpa mengenal Allah. Nombor satu, kenal Allah. Kan saya dah cerita tadi, ramai para sahabat tak sempat semayang pun meninggal, tapi mereka tu sangat makrifah kepada Allah. Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih meninggal, ya, tak sempat buat amal ibadah pun tapi tu, sebab mereka ni nak Allah, nak kenal Allah. Jadi dengan rahmat Allah, balik-balik dengan rahmat Allah, kita dipilih untuk menjadi hamba-Nya. Jadi ubudiyah itulah kombinasi di antara kenal Allah dan beribadah kepada Allah, baru nama ubudiyah. Kalau tidak, kita beribadat saja. Ibadat belum tentu. Sebab ibadah tidak memasukkan kamu ke dalam syurga. Hadis tadi. Ibadat saja tidak memasukkan. Jadi yang masuk apa? Ubudiyah. Ubudiyah ni kombinasi di antara ma'rifatullah dan beribadah kepada Allah. Kenal Allah dan mentaatinya. Kenal Allah dan taat kepada titah perintah Allah. Itu namanya ubudiyah, ataupun kita beribadah di dalam suasana keadaan kondisi hati kita makrifah kepada Allah, ada terhubung, ada terkait, ada pengenalannya kepada Allah, baru namanya ubudiyah. Kalau tidak, namanya ibadah saja. Ibn Abbas mengatakan sebelum kamu beribadah mesti kamu kenal Allah. Illa liya'budun. Ibnu Abbas menafsirkan illa liya'rifun. Ibnu Abbas menafsirkan illa liya'budun itu illa liya'rifun, mesti kenal dulu baru ibadah. Ya, betul lah tuan-tuan. Takkanlah kita nak beribadah sedangkan yang tu pergi hantar surat ni kepada Ustaz Razak dekat Yayasan Pahang. Yayasan Pahang pun tak tahu di mana, Ustaz Razak pun tak kenal. Sampai ada kagak surat tu. Tanjung Lumpur pun tak tahu, nak cross jambatan tu ke Kuala Lumpur, tak ada benda. Ma'assalamah, jalan pun tak tahu. Contohlah. Sebab apa? Sebab tak makrifah. Kalau kenal, tak ada. Oh, Ustaz Razak tarik mata lah, tengok semua jumpa dekat kelas pondok hujung minggu, kenal sangat dah. Terus sejak surat undangan perkahwinan saya kali kedua. Terus sampai kepada orangnya. Begitulah tamsilan je tuan-tuan. Artinya mesti kenal baru beribadah. Ini kan ibadah bagai nak rak, kenalnya tidak, dah guna. Tak nama ubudiyah, hanya nama ibadah. Ubudiyah kombinasi antara kenal dan taat. Taat itulah ibadah, kenal dan taat, baru nama ubudiyah. So baik, demikian, dengan demikian berhasillah taat yang kita laksanakan. Bersih tanpa cacat dan aib, serta mendatangkan kebaikan dan keuntungan besar
Kerana taat yang sedikit tapi dikabulkan oleh Allah adalah lebih bermakna, lebih agung dan mendatangkan banyak manfaat serta keuntungan. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita mohon perlindungan serta belas kasihan. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang mudah termakan tipu daya. Demikianlah huraian mengenai peringkat celaan ini. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mukhlis. Itu hari saya dah terang kepada tuan-tuan beza mukhlisin, mukhlasin. Ada yang tak faham mukhlisin, mukhlasin? Angkat tangan. Itulah tak tulis. Saja je saya nak guna ayat tak tulis. Baik, saya akan terangkan lagi. Mukhlisin, orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh macam kita ni, untuk ikhlas kepada Allah. Yang kita selalu kata baca, kita nak ikhlas, aku ni buat ni kerana Allah, aku ni buat kerana Allah. Itu orang yang mukhlisin. Orang yang mukhlasin, orang yang telah Allah Ta'ala ikhlaskan. Dia dah jadi kasih Allah. Allah Ta'ala pilihlah benda dia buat tu secara automatik dah ada dah. Dia tak perlu sebut lagi aku ni nak ikhlas kerana Allah, aku nak lillahi ta'ala, nak apa ni, ilahi anta mak, tak ada dah sebut-sebut. Artinya dia dah automatik buat je, memang lillahi ta'ala. Ini orang mukhlasin. Dan yang iblis takut, illa min ibadika al-mukhlasin. Inilah sebenar-benar yang bila masuk mukhlasin, inilah kekasih Allah. Tapi sebelum sampai mukhlasin, mesti mukhlisin dulu. Macam mana nak dapat mukhlasin? Fahami surah Al-Ikhlas. Apa isi dalam surah Al-Ikhlas? Semuanya cerita tentang Allah. Tak ada satu pun cerita tentang ikhlas. Kata surah Al-Ikhlas, mana cerita tentang ikhlas? Tak ada. Semua cerita tentang bagaimana nak kenal Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Kenal esanya Allah macam mana. Dalam bab tauhid, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Semua pergantungan kita fakir ilallah. Fakir ilallah tu Samad. Tempat kita bergantung tu fakir ilallah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Faham ahadiyah Allah, faham samadiyah Allah, faham laisa kamitslihi syai'un tentang Allah. Ikhlas orang tu. Nama surah Al-Ikhlas, tapi tak cerita pasal ikhlas, tapi semua cerita pasal ma'rifatullah. Kan pelik? Tak pelik lah. Itulah rahsia. Bagi sesiapa yang memahaminya, fahamlah. Nak jadi orang yang mukhlasin, mestilah orang tu kena makrifah kepada Allah. Kombinasi antara makrifah dengan ibadah, Allah Ta'ala akan angkat dia menjadi orang yang mukhlasin. Mula-mula mukhlisin dulu, tapi dah sesuai selama-kelamaan dengan mujahadahnya, sesuai, Allah Ta'ala tukar daripada mukhlisin kepada mukhlasin. Mukhlisin tu pun dah tinggi sangat dah. Mukhlisin tu pun haji tinggi sangat dah. Kalau mukhlasin, haji adalah kekasih Allah. Mukhlasin ni kekasih Allah lah, wadi Allah lah. Mukhlisin, kebanyakan kita ni cuba jadi mukhlisin, itu pun hebat sangat dah. Mukhlasin, kekasih Allah, wali Allah, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah, pilihan Allah. Daripada murid, tuan-tuan sekalian, murid diangkat menjadi murad. Ayat baru. Murid, orang yang berkehendak. Murad, orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki oleh Allah. Murid, kita yang menghendakkan oleh Allah. Berjuang, berjihad, bermujahadah semua, nak dapatkan kasih sayang Allah, nak dapatkan perhatian Allah, nak dapatkan masuk dalam golongan. Bila kita sudah diangkat menjadi murad, menjadi pilihannya, itu orang dipermudahkan segala-galanya. Dipermudahkan untuk ikhlas, dipermudahkan untuk ibadah, dipermudahkan untuk apa sajalah. Semua Allah Ta'ala permudahkan. Sebab dia sudah menjadi orang yang muradun, yang dikehendaki, bukan lagi murid. Tapi murid ni peringkat yang perlu ditempuh oleh semua orang. Ini murid pun tidak, malas nak belajar, dah guna nak tak dapat murad, tanya dapat lah. Boleh juga dengan rahmat Allah, sebab dia fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Tapi macam Piramli katalah, jarang-jarang, kadang-kadang. Tapi yang kebanyakan jadinya mesti tempuh jalan murid dulu. Daripada murid baru diangkat menjadi murad. Daripada mukhlisin baru jadi mukhlasin.
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Demikianlah huraian mengenai peringkat celaan ini. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala, sehingga mendapat keredaan. Nampak tu? Nampak reda? Tuhanku hanya engkau yang aku maksud, redamu yang aku tuntut. Balik-balik reda je tuan-tuan. Allah Ta'ala reda kepada kita, dia letaklah mana-mana. Letak dalam neraka pun akan jadi sejuk, akan jadi bahagia untuk orang-orang yang diredai oleh Allah. Lah, orang yang dia reda, dia letak mana? Mesti dia sayang, mesti dia selamat. Tuan-tuan, tu malaikat jaga neraka tu, dia dimurkai oleh Allah ke? Malaikat Malik tuan-tuan jaga neraka. Dan pada malaikat-malaikat neraka tu, agak-agak neraka ni panas tak pada dia orang? Kan itu dia menjalankan titah perintah Allah. Tuan-tuan rasalah, tu iblis yang asalnya daripada api tu, agak-agaknya masuk neraka dia boleh relax ke? Dia diciptakan dalam api? Dah, menggelupur macam tu lah. Tapi malaikat yang jaga selama dia macam tu je, sebab dia mendapat keredaan Allah. Allah Ta'ala reda dengan tugas dia. Dia macam Nabi Allah Ibrahim lah tuan-tuan, campak dalam api yang Namrud nyalakan 40 hari 40 malam, bapak besarnya. Macam dia duduk dalam istana dalam syurga dengan sejuk, dengan apa, dengan selamat je dah. Orang tengok kat luar pun pening kepala, macam mana Nabi Ibrahim boleh bersenang-lenang dalam api yang ni. Sebab apa? Mendapat redha Allah. Yang pentingnya redha Allah. Malaikat Malik jaga neraka jahanam tuan-tuan. Tapi tak sikit pun neraka itu memberi mudarat kepadanya. Bahkan mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh ikhlas, penuh bahagia, penuh taat pada Allah. Malaikatun shidadun ghilazun la ya'sunallah ma amarahum. Itu sifat malaikat. Baca ayat tu, selami ayat tu. Malaikatun ghilazun shidadun, malaikat yang hebat yang Allah Ta'ala jadikan. Hebat ni, ghilaz, syidad, sangat hebat. La ya'sunallah, tidak sedikit pun mereka ini ingkar kepada Allah ma amarahum. Kan mereka itu menjalankan perintah Allah. So bila mereka menjalankan perintah Allah tuan-tuan, sudah tentu Allah Ta'ala pelihara mereka, duduk dalam keadaan mereka. Dia duduk dalam neraka pun, dia neraka itu tidak memberi jejak sikit pun kepada mereka, ya. Yang penting redha Allah. Allah Ta'ala redha pada dia, letaklah dia nak tahu kita kat mana, ikut dia lah tuan-tuan. Penting kita redha, Allah Ta'ala redha. InsyaAllah selamat kita, InsyaAllah bahagia kita, InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi di sini. Itulah matlamat hidup kita. Nak Allah Ta'ala redha, nak Allah Ta'ala kasih, nak Allah Ta'ala sayang pada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikas sadiqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'alna minal mahbubin وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم